Pemeliharaan warisan budaya etnik menjadi keutamaan kerajaan negeri. Perinciannya bersama Rozilawati Asik di Kota Kinabalu. Silakan. Ya sahih, kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha pihak NGO menganjurkan program bertujuan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pihak NGO perlu memastikan aktiviti tersebut tidak bertindih dengan program serupa anjuran kerajaan. Memang menjadi komitmen kita. Ini sebagai salah satu daripada hala tuju kerajaan di mana Sabah ini sudah menjadi negeri yang terdiri daripada pelbagai suku kaum dan budaya. Kita ada lebih daripada 30 suku kaum etnik yang besar dan sub etnik yang begitu banyak sekali. Jadi kita majukan budaya masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis perasmian Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama yang disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Lok Batik Toran. Majlis turut diserikan dengan kehadiran isteri Toh Puan Farida Tusin. Sementara itu, Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah mampu rancakkan sektor pelancongan di Sabah. Penganjurannya sejajar dengan kempen Explore Sabah oleh Tourism Malaysia Sabah dan sabahtravel.com yang dilancarkan bermula April 2025 hingga Februari 2026. Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) Muhammad Raizuli Mat Jusoh berkata, festival ini juga menyemarakkan lagi sambutan Tahun Melawat Malaysia 2026. Setelah apabila kita tunjukkan keunikan Bajau Sama, etnik Bajau Sama itu sendiri, supaya etnik ini, keunikan kesenian dan kebudayaan ini sebagai salah satu daya tarikan untuk orang hadir untuk tengok, saksikan. Dan Sabah sendiri semestinya sudah kenal dengan alam semula jadinya. Selain daripada itu adalah keunikan seni budaya yang juga sebagai salah satu produk dan insya-Allah akan merancakkan industri pelancongan dan kebudayaan negeri Sabah itu sendiri. Bagi menyokong penggiat seni di negeri ini, MOTEK telah luluskan Geran Sokongan Sektor Kebudayaan GSSK dan Geran Sokong Sektor Pelancongan GSSP. Tahun lalu, 68 permohonan GSSK bernilai 2.9 juta ringgit telah diluluskan, manakala GSSP bagi penggiat pelancongan di Tuaran menerima RM130,000. Seramai 13,550 orang pelajar telah menerima manfaat beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS dari tahun 2021 hingga 2024. Tahun ini Kerajaan Negeri memperuntukkan RM136 juta bagi BKNS iaitu peningkatan RM87 juta berbanding RM113 juta pada 2024. Exco Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, BKNS kini diperluas meliputi pengajian peringkat asasi, matrikulasi dan A-Level bermula tahun ini. Beliau menyatakan demikian dalam program Jerayawara BKNS Siri 5 2025 bersama pelajar Sabah di Pusat Konvensyen Bangi Avenue, BACC Selangor. BKNS juga telah melaksanakan penyelarasan allowance sara diri kepada semua pelajar tajaan yang kini menuntut di universiti awam dan swasta. Inisiatif ini bagi memastikan lebih ramai pelajar berpotensi dapat melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Masyarakat disuruh menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang. Ia bukan sekadar simbolik, malah sebagai tanda memperingati sejarah kemerdekaan serta pengorbanan para pejuang dan pemimpin terdahulu dalam membina negara. Bersama-sama mengibarkan bendera Malaysia, letaklah bendera-bendera kebangsaan kita di gerai-gerai, di premis-premis perniagaan, mana-mana bangunan, pejabat-pejabat, rumah untuk kibarkan semangat kemasyarakatan kita sempena Hari Kebangsaan ini. Beliau ditemui pemberita RTM dalam tinjauan mesra ke tamu Gum-Gum Batu 16 Sandakan. Dalam pada itu, Datuk Jafari memaklumkan usaha menambah baik kemudahan tapak tamu termasuk penyediaan kawasan berbumbung akan dipercepatkan bagi memberi keselesaan kepada peniaga.
5 unit kedai jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran di Pekan Telupit awal pagi tadi. Turut terbakar rumah sewa jenis tidak kekal, satu blok 13 pintu dan sebuah rumah separuh kekal. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beluran, Edwin Makail, panggilan kecemasan diterima pukul 1.09 pagi sebelum 11 anggota bersama jentera dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 100 km. Turut membantu anggota BBP Ranau, Polis, APM dan Sabah Electricity. Operasi pemadaman melibatkan satu aliran 800 kaki 2 pancutan sumber air dari jentera dan pilih bomba berdekatan. Kebakaran berjaya dipadam sepenuhnya pukul 6.28 pagi. Projek Perniagaan Inklusif IB Rekaan Motif Etnik Sabah berupaya menjadi pemangkin ekonomi berasaskan seni kraf tangan dan fashion etnik khususnya di Sabah dan Sarawak. Projek dijayakan bersama SME Corp dan Cantik Borneo itu antara usaha memperkasa golongan wanita dan usahawan mikro tempatan ke peringkat lebih tinggi. Pengerusi SME Corporation Malaysia Tan Sri Bernard Giluk Dompok berkata, menerusi IB, golongan wanita luar bandar mampu menjana pendapatan melalui kemahiran jahitan dan kraf tangan. Ini adalah satu usaha yang membawa kebaikan bukan saja untuk syarikat, untuk perkembangan syarikat ini, untuk penskalankan syarikat ini, tapi juga melibatkan melibatkan mereka yang di luar bandar yang mencari lagi untuk kehidupan hidup mereka. Cantik Borneo berjaya membayar upah lebih RM112,000 kepada peserta Mama Jahit dari rumah atau Mama Jarum antara Mei 2024 hingga Julai 2025. Program bermula sejak 2019 kini melahirkan 40 usahawan wanita dengan peningkatan pengeluaran produk sebanyak 200%. Dapat belajar cara kekemasan, jahitan, cara dorang macam mana membentukkan kraf-kraf tangan dari dorang. Dari situlah saya dapat belajar dan menambah ilmu jugalah. Satu minggu 1 kali memang ada job masuklah. Jadi kalau sendiri tu kena cari customer kah ataupun customer cari kawan kan. Ini tidak perlu lah. Dorang sendiri kasih kami itu kain kan. Tinggal kami jahit lagi lah. Saya harap dapat meningkatkan lagi kualiti jahitan dari segi pendapatan juga. Aktiviti warisan budaya dan kraf tangan antara pengisian unik sempena Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 Sabah. Bingkisannya bersama wartawan Maida Yongkit. Berbeza dengan persinggahan sebelumnya, di Keningau, para peserta konvoi berpeluang meneroka pengalaman baru menerusi demonstrasi menjahit dalai. Sejenis buah tumbuhan liar diolah menjadi kraf tangan eksklusif komuniti Kampung Riting Apin-Apin. Dalai dahulunya digunakan sebagai bahan perubatan, kini diinovasikan menjadi pelbagai aksesori moden. Dalai ini sebenarnya digunakan dari sejak dulu lagi, kan dari dulu lagi digunakan sebagai ubat. Tetapi dia punya biji itu dibuat juga kalung-kalung gelang semua, tetapi tidak seperti sekarang ni lah. Sekarang kita melalui proses pengawetan, kemudian inovasi dengan rekaan-rekaan yang baru dan kita menginovasikan kraf tangan yang cantik. Bukan sekadar aktiviti sampingan, peluang ini membuka lebih ruang kepada pengusaha kraf tangan untuk memperkenalkan keunikan produk mereka. Komuniti di sini mempunyai satu produk, satu identiti, dan produk komuniti mereka boleh diperkenalkan luar daerah. So ini sangat sesuatu yang baru. Bagi saya adalah sesuatu yang unik lah. Rupanya dalai ini boleh selain daripada perhiasan sebagai gelang, sebagai rantai leher, ia juga boleh dijahit pada beg atau dalam berbentuk dompet seperti ini. Inovasi dalam mengekalkan warisan budaya seperti dalai bukan sahaja memartabatkan identiti komuniti tempatan, malah menjadi simbol kebersamaan dalam mengangkat nilai seni kraf tangan ke persada lebih luas. Maida Yungkit, RTM.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Rozilawati.